اللهم كمل الخير برحمتك يا ارحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi kita diberi kesempatan pada petang ini untuk kita menyambung pengajian mengenai dengan ilmu faraid. Yang telah kita sentuh pada yang lepas, definisi pusaka disyariatkan, kedudukan ilmu faraid dalam Islam, kelakon mempelajari ilmu faraid dan mengajarnya, dan juga yang terakhir keprihatinan hatian para sahabat dan para ahli fikih terhadap ilmu faraid. Jadi kita akan sambung pada tajuk hikmah pusaka disyariatkan. Hikmah hukum pusaka disyariatkan dan harta dibahagikan kepada pewaris amal jelas. Antaranya yang pertama, menghormati fitrah manusia. Allah telah meletakkan fitrah manusia mengasihi anak yang dianggap sebagai cahaya hidup dan penyambung hayatnya. Oleh itu, kita dapati manusia sanggup bersusah payah hanya untuk anak-anak mereka. Dengan kesemuan inilah, kehidupan dan kekayaan dunia berkembang. Bila Islam mengharamkan pusaka, nescaya kesungguhan untuk bekerja menjadi malas dan jiwa mereka tertekan. Jadi itu pasallah kita ini, apakah hikmah pusaka ini untuk menyambung hayat, kan? Jadi kita ada motivasi untuk kita bekerja, untuk kita nak wariskan kepada anak-anak yang menjadi fitrah kita mengasihani mereka. Sekiranya Islam mengharamkan pusaka, nescaya kesungguhan untuk bekerja menjadi malap dan jiwa mereka tertekan. Dia katalah tak ada pusaka, harta itu hanya harta kepada pemiliknya asal, kan? Tidak diwariskan. Jadi ia akan menjadi nescaya kesungguhan untuk bekerja tak adalah. Manusia melihat dunia ini gelap dan segala usaha mereka hanyalah sia-sia. Tetap kita kerja ni untuk siapa? Kan? Untuk kita dan juga waris. Jadi kalau tak dapat nak disalurkan ke bawah, tak adalah motivasi nak bekerja tu. Sebab fitrah ni, kita ni sayang ahli keluarga, betul ya? Sayang isteri kita, sayang suami, sayang anak-anak. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita bekerja bersungguh-sungguh antara fitrahnya, ya. Hasil susah payah mereka akan bertukar tangan mungkin kepada orang yang tidak cuki mereka. Fenomena ini bertentangan dengan fitrah Allah, ya. Jadi kalau tak ada pusaka ini, kalau yang kuat pada zaman dahulu, ya, siapa yang kuat dia dapat. Betul tak? Kalau tak ada sistem pusaka, betul tak? Kalau tak ada sistem ini, maknanya kalau kita bekerja, bila kita meninggal, orang yang kuat akan mengambil alih. Betul tak? Dia tak fair. Jadi itu sistem pusaka tadi. Jadi dia akan turun kepada waris kita yang berhak, walaupun dia lemah, walaupun dia tidak berkuasa, tetapi dia tak menjadi hak miliknya. Tetapi berbanding dengan dahulu, siapa yang kuasa diambil alih. Okay? Allah berfirman, al-malu wal-banu nazinatul hayati dunia. Harta dan anak pinak adalah perhiasan hidup dunia. Zuina linnas jubu syahawat minan nisa'i wal banin. Dihiaskan indah kepada manusia, yakni pandangan manusia, kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak. Itu dah fitrah lah. Allah pun dah catat dalam Quran. Fitrah kita kepada anak-anak kita, isteri-isteri kita. Okey. Yang kedua, hikmahnya adalah merealisasikan keseimbangan sosial dalam lingkungan keluarga. Kerana apa? Harta yang mereka miliki melalui pusaka ini mendatangkan kebaikan. Betul tak? Dia akan mengimbangkan sosial dalam lingkungan keluarga lah, tidaklah kepada orang lain. Jadi bermanfaat kepada ahli keluarga kita, merealisasikan keseimbangan sosial. Yang ketiga, hikmahnya memelihara hubungan silaturahim setelah kematian si mati. Ini kerana kaum keluarga si mati seperti adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan dan sebagainya akan membahagikan masing-masing daripada harta si mati. Jadi bila ada peninggalan harta itu, mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Okay? Itulah memelihara hubungan silaturahim. Itulah antara hikmahnya. Pertama, menghormati fitrah manusia. Yang kedua, merealisasikan keseimbangan sosial. Dan yang ketiga, memelihara hubungan silaturahim. Baik,
apakah sumber rujukan ilmu faraid ini? Dia orang tanya, ni apa sumber dia? Adakah kitab-kitab sekarang ni saja? Adakah rekaan-rekaan manusia saja? Kerana ramai yang tak mau belajar. Jadi kita kena tahu apakah asal rujukan ini, sumber rujukan ilmu faraid. Asas, dalil dan hukum-hukum ilmu faraid diambil daripada 4 sumber. Kita kena nyatakan dan kita kena tanam diri kita kenapa perlu belajar. Kerana sumber itunya datang daripada Al-Quran, sunnah Nabi SAW, ijma' para ulama dan juga ijtihad para sahabat. Itu sumbernya, asas, dalil dan hukum-hukum faraid ini mana datang deh. Jadi kalau datang kepada kita atas dalil Al-Quran, wajib nak tak nak, malas ke rajin, terpaksa juga kita kena tahu. Pasal bila sebut Quran dan sunnah ini, mestilah ada arahan dan juga larangan. Macam sembahyang lah, contohnya kuat Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Betul tak? Jadi kalau kita tak tahu, kita tak mengaji, kita tak belajar, takut-takut, bimbang-bimbang, terlanggar hukum. Yang ni kita sepatutnya buat, kita tak buat. Yang sepatutnya tak buat, kita buat. Itu pasal kena mengaji. Tetapi orang bila faraid ni dia tak nak belajar pasal apa? Alah, tak ada harta. Dia kata gitu kan. Sebenarnya yang kita takutkan hukum tadi. Takut terlanggar. Betul tak? Itu pasal kita bila sumbernya Quran, sunnah Nabi SAW, ditambahkan pula dengan ijma' para ulama dan juga ijtihad, maknanya kuatlah dekat situ kena mengaji. Kena tahu bab-bab hukum itu. Okey, tujuan ilmu faraid. Apakah tujuannya? Tujuannya ialah mengetahui bahagian pusaka yang berhak diterima. Itu tujuan faraid. Berapa berhak bahagiannya. Skop ilmu faraid ialah harta pusaka itu sendiri. Jadi bila kita sebut pasal faraid, ilmu faraid ini dia menjurus kepada harta pusaka itu sendiri. Okey. Apa pula namun definisi harta pusaka ini? Apa nak kita definisikan? Harta pusaka ialah semua harta. Kalau kita tanya apa harta pusaka tu, kita kena tahu juga kan. Adakah yang kita pakai ni harta pusaka, yang ini harta pusaka? Kesemua harta yang ditinggalkan oleh si mati selepas kematiannya, itu dipanggil harta pusaka. Jadi kita tengok balik, kalau kata kematian saudara kita seperti apa, ayah ke mak ke, sebelum dia meninggal itu dia memiliki harta. Betul tak? Jadi selepas meninggal itu, harta itulah yang dinamakan pusaka. Kesemuanya, sama ada harta boleh alih, yang kita ucapkan kepada itu harta boleh alih ataupun tidak boleh alih. Harta boleh alih seperti apa? Emas, perak, duit, mata wang dan juga perabot. Boleh alih. Kalau sekarang ni tambah lagi telefon, bimbit kan, tambah gitu, yang boleh dialih-alihkan. Ataupun harta yang tidak boleh dialih seperti tanah, rumah dan sebagainya, bangunan ke tanah, kebun, itu tak boleh alih. Itu kita boleh pecahkan kepada dua. Kesemua ini termasuk dalam definisi harta pusaka dan wajib diberikan kepada mereka yang layak. Nampak? Jadi kalau diwajib tu, apa yang kita nak kita risau kat situ ialah wajib ni kalau terlanggar. Betul tak? Kalau tak buat, kalau kewajipan tak buat, jatuhnya berdosa. Betul tak? Jadi macam mana kalau kita nak tak langgar, kita tak nak pastikan kita tidak terlanggar hukum-hukum wajib ini, mengajilah. Macam tuan-tuan belajar sembahyang. Kenapa belajar sembahyang? Sebab takut nanti syarat rukun sah ni tak kena. Betul tak tak sah sembahyang lah. Tiba-tiba orang datang terus saja dia sembahyang. Boleh? Tak boleh, dia kena ambil wudu dulu. Betul tak? Macam orang pula, macam perempuan pula, kenalah pakai yang menutup aurat. Betul tak? Betul terus sembahyang tak jadi juga. Jadi kena tahu tidak sia-sialah amalan-amalan kita. Begitulah juga ini harta pusaka ini, kerana hukumnya wajib diberikan kepada mereka yang layak.
Itu ada persoalan juga, siapa yang layak? Siapa yang kita nak bagi? Membagi saja ke? Pelaksanaan hukum pusaka adalah, melaksanakan hukum pusaka adalah wajib. Melaksanakan hukum pusaka adalah wajib. Sistem pusaka adalah satu sistem yang sah berdasarkan kepada nas-nas Al-Quran, sunnah dan juga ijma' ulama. Ia sama seperti hukum sembahyang, zakat, muamalat dan hudud. Sama tuan-tuan. Tapi bila kita tengok kalau bab-bab orang datang mengajar bab sembahyang, bab zakat ni ramai juga datang dia punya pendengar ceramah je kan. Tapi bila bab faraid ni tak ada. Sebab tak tahu kenapa. Yang saya bimbang ialah sebab kat situ ada hukum, ada hukum. Kita takut terlanggar, takut tertinggal, takut tak buat. Kan kita tak buat. Yang banyak sekarang ni orang tak buat. Dia main akal-akal dia je. Sama kata je. Nampak? Kalau begitu, sembahyang kita boleh buat kita tak? Contoh. Sembahyang sekali, kalau campur semua sekali 5 orang tu berapa rakaat? 19. Kalau kita nak sama rata, berapa satu waktu? Lebih kurang 3,5. Kita buat 3 lah kan? 3. Contoh. Boleh tak? Nak sama rata? Sebab dia kata akal yang mengatakan janji tak boleh. Hukum dia mengata 2 subuh 2. Rajin macam mana, malas macam mana, tetap 2. Betul tak? Kalau kata maghrib letih macam mana pun tetap 3. Kita tak lalu nak berdiri, kita duduk, kita baring, tetap 3. Kita terlantar di hospital pun rakaatnya tetap yang sama. Betul tak? Kecuali musafir itu lain lah. Ini bab itu. Yang ni lah nak ceritanya. Kita kena tahulah isteri dapat berapa bahagian, ibu ayah dapat berapa bahagian, anak-anak dapat berapa bahagian. Betul tak? Kena tahu dulu. Jadi bila kita dah tahu itu, barulah datangnya, barulah kita datangkan untuk kita haruskan. Tak apalah kak, saya ni adalah sikit duit modal lagi, jadi saya tolaklah bahagian saya. Apa boleh begitu? Macam contoh sembahyang. Zuhur 4 rakaat. Kita diri kejap je boleh. Contoh. Boleh tak kita duduk? Boleh. Itu maksudnya. Tapi kena juga buat 4. Kan tak? Kita duduklah. Sebab rusaknya begitu dibolehkan. Tapi tetap juga 4. Tak boleh nak tinggal. Betul tak? Cubalah. Bahagian tadi telah dibagi. Katakan contoh, kita dapat berapa? Kita dapat 2,000. Ikut faraid kita dapat 2,000. Tetapi dalam masa sama, kita tengok ada adik-adik kita kurang mampu. Jadi kita tolak 2,000 itu saja. Betul tak? Jadi barulah datang kefahamannya tadi. Pelaksanaan itu wajib. Dia wajib dilaksanakan, dia wajib diamalkan, tidak harus diubah ataupun diabaikan. Nampak? Kita ajar tak boleh tuan-tuan. Saya nak komplain dengan sembahyang lah, itulah. Sebab samanya dia punya apa? Dia punya hukum ni sama. Betul tak? Kita tak boleh nak ajar-ajar. Walau bagaimanapun tidak harus walaupun itu dalam disyariatkan. Ia merupakan syariat Allah yang maha bijaksana dan terpuji. Ini Allah yang syariatkan, bukan kita manusia. Ia memelihara kepentingan semua orang. Dan pastilah Allah buat hukum tu mesti ada hikmahnya. Walau bagaimanapun, sekalipun manusia merasakan pandangan mereka lebih baik, kita ni saya sebut tadi, dia kata dia ajar, betul tak? Sama lah kita dia ajar. Tu akal kita lah tu. Modal dia apa kalau ajar ni? Sama rata. Selalu cakap apa? Dia dah buat pusaka tadi. Macam dia bagi? Kami bagi sama rata. Apa modal dia? Modal dia macam apa? Sama rata senang Ustaz. Tak bergaduh. Itu modal. Tapi kena ingat hati-hati. Seolah-olah, saya kata bukan, seolah-olah tuan-tuan mengatakan hukum faraid ini tidak adil. Betul tak? So kata-kata kita bagi nama rata lah, kita tak boleh gaduh. Seolah-olah faraid itulah kuncinya Sedangkan hukum itu datang daripada siapa?
Nampak tak? Takut-takut kita tergelincir. Kan? Kita tergelincir. Itu kena hati-hati tu. Hati-hati. Okey? Kerana merasakan pandangan mereka lebih baik, namun undang-undang Allah tetap yang terbaik. Jadi apa kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 13-14, tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannati tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa zalikal fawzul azim wa man ya'sillaha wa rasulahu yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Segala hukum yang tersebut adalah batas-batas, yakni syariat Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Allah dah bagi syarat. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga-syurga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Itulah kejayaan yang sebenar, iaitu yang besar. Sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya serta melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, dalam keadaan dia kekal di dalamnya dan baginya azab yang muhina. Allah berfirman lagi, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak harus bagi mana-mana orang yang beriman, lelaki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, yang tadi kan, mereka tidak harus ada pilihan yang lain. Nampak? Allah dah bagi warning dah tu mengenai urusan mereka. Sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dan dengan kesesatan yang ada. Surah Al-Ahzab, surah ayat yang ke-36. Tu dua ayat tadi tentang yang saya baca tadi adalah mengenai dengan kita kata Allah bagi peringatan. Kalau ada yang kita bergakai, kita gunakan akal saja, logik saja tuan-tuan. Kadang-kadang logik kita ni bukannya betul pun sangat. Tapi kerana manusia dia menyoalkan banyak sangat. Persoalan hukum ni terlalu banyak sangat. Tanya ni sebenarnya dia nak bolehkan supaya dia buat, ataupun dia nak membolehkan dia tak buat. Betul tak? Itu yang ajaran tu kadang-kadang, boleh tak saya niatnya di sembahyang? Okay. Jadi kadang-kadang dia nak pakai akal. Ada satu lagi tuan-tuan, bila dia tanya, Ustaz, saya ni bukan tak nak sembahyang, tapi ikhlas tu tak sampai lagi. Ada. Tapi bila kata ikhlas, kan ada orang kata kena buat, kena ikhlas. Kalau tidak Allah tak terima katanya kan. Jadi saya tak ikhlas tu yang saya tak buat. Bukan saya tak nak buat, saya tak ikhlas. Apa nak jawab tu kan? Kalau dia pakai logik akal. Benda ikhlas ni nak kena buat lah semua-semua dulu. Buat dulu, train dulu kan. Kita latih dulu diri kita ni. Bila sampai tahap masa ni, kita akan tidak ikhlas. Maksudnya apa? Kita dah tak kisah dah orang tanya kita nak pergi mana ke, nak pergi sembahyang ke tidak, kita dah buat lah. Itu datang terus. Tapi kena praktik. Betul tak? Belum-belum dulu kita datang sembahyang dulu. Pasal apa? Pasal ayah suruh, pasal mak suruh sembahyang. Lama-lama sekarang ni saya dengar azan kan buat. Itu ikhlas dah sampai. Tapi buat tak sebelum tu? Kena buat lah. Kena train ya? Kena latih lama dia akan jadi ikhlas. Itu dia pelaksanaan hukum pusaka tadi. Kewajipan berkaitan pusaka si mati, terdapat 5 kewajipan. Okay. Apakah kewajipan kita ni sebagai waris? Terdapat 5 kewajipan berkaitan dengan pusaka si mati yang perlu dilaksanakan, ia tak dilakukan berdasarkan tertib di bawah. Okey. Bila meninggal tu, seseorang meninggal, kita sebagai waris, apa yang nak kena kita buat? Kewajipan kita nak kena buat. Pertama sekali, hutang sebelum kematian si mati yang berkaitan dengan barang yang menjadi harta pusaka, seperti gadaian. Ada tak dia bergadai kan? Gadai kan? Dia tolong barang kemas kan, dia nak pakai duit, gadai kan?
Jadi sesiapa yang menggadaikan hartanya kemudian meninggal dunia tanpa memiliki harta lain selain harta itu, maka hutang pemegang gadaian adalah didahulukan. Kena bayarlah gadaian tadi. Okay. Siapa nak kena buat? Boleh ya? Boleh kena cakna lah. Ada tak mak ayah ni kita dulu menggadaikan barang kan? Kita kena sempurnakan hutang gadaian tadi, termasuk keperluan persiapan dan pengkafanan jenazah. Okey. Pertama sekali tuan-tuan, kita kena menguruskan jenazah. Betul tak? Kewajipan pertama kita. Bila meninggal seseorang, dia ada pengurusan jenazah. Kat sini ada buat apa ni tak? Belajar pengurusan jenazah. Buat sini KKM dia kan. Kita ada orang dia unit dia dah. Kalau orang meninggal kan. Sebab itu adalah kefarduan kita lah, kena buat kan. Kalau tidak nanti jenazah tu terbiar. Apa nak dibuat dengan jenazah ni? Tak mau kita kena solat, kena mandi. Lepas tu kita kena kafankan. Dan ada pula syarat-syarat kafannya. Betul tak syarat mandi dia macam mana? Tu kena belajar kan. Kalau tidak kami jauh-jauh itu main celup-celup je lah. Habis kafan ni macam mana pula Ustaz? Betul tak? Kain dia berapa lah, berapa panjang dia, macam mana nak dibalut. Belajar, kena belajar. Agak-agak lah tanya diri kita ni tuan. Kalau kita meninggal, kata kita meninggal, pasti kan. Kalau kita meninggal ni, ada tak anak-anak kita yang kerti buat ni? Mengurus jenazah. Katalah Ustaz, apa lah Ustaz? Masjid ada suruh order kan? Katalah dalam sehari tu, termasuk kita meninggal tu, ada 5 jenazah. Macam mana agak suruh nak buat? Betul tak? Tu pasal kena belajar. Tapi bila kita buat urusan jenazah ni, yang datang-datang pun yang hampir-hampir menjadi jenazah tu tu masalah. Benda itu sebab kita ni dia ada 2 bahagian section ni. Satu bahagian kehidupan, satu bahagian kematian. Antara kehidupan dengan kematian, mana yang panjang, mana yang kekal? Kematian. Tetapi orang hanya belajar kehidupan, betul tak? Yang tak berapa nak kekal ni. Bukan tak berapa nak kekal, memang tak kekal pun. Cuma tak berapa lama. Tetapi yang tak berapa lama tu orang belajar. Tetapi yang kekal ni banyak yang tak nak belajar. Sedangkan itulah juga kita punya masalah. Kan? Ilmu akhirat ni kita kena juga belajar pasal itulah tujuan. Kita kena nak jumpa Allah, kena matilah dulu. Nak jumpa syurga pun nak kena mati dulu. Apakah persiapan itu? Macam kita dilahirkan akak-akak contohlah. Kalau akak-akak lah, suami pun ada juga lah tanggungjawab dia. Bila kita dah dapat tahu kita nak dapat anak, apa persiapan? Betul tak? Mula-mula dengan nama, tahu apa. Betul tak nak tahu apa nama ni, anak apa, anak lelaki, nama dah siap dah. Kalau anak perempuan, nama dah siap dah. Bila nak keluar pula bersalin, nak ikat bersalin, kita nak bersalin kat mana ni, hospital mana, klinik mana. Betul tak? Kalau betul cakap pula, berapa nak kena bayar? Ni kakak kat hospital ni berapa nak bayar? Berapa lama nak duduk? Kalau tak sihat kan berapa lagi lama dia, ubat dia macam mana? Kat keluar kau macam mana, siapa nak bela? Kita nak kerja tak? Siapa nak jaga anak kita tu? Buat persiapan tak? Buat persiapan sebelum budak tu lahir ni. Sila ibuan masih berkahwin tu lah. Dah kita dah plan dah. Betul tak? Kalau nama anak lelaki ni, kalau keluar saya kita buat ini, kita pakai kita pasang kat mana. Betul tak? Umur kita dah plan dah. Plan. Lepas tu kalau dia keluar apa besar sikit, nak sekolah kat mana? Sekolah setrika kat mana, sekolah rendah kat mana, sekolah menengah kat mana, betul tak? Lepas tu belajar pula, belajar sambung lagi. Dah hari tu fikir apa lagi mak? Dia nak kahwin pula, betul tak? Menentu bulan ni apa, macam mana duduk di mana, kerja ni apa bulan tu, semua kita dah plan, tuan-tuan. Tapi hujung-hujung juga meninggal.
Meninggal ni macam mana kita punya kehidupan pula? Macam tuan-tuan kahwin, ada tak persiapan untuk duduk di rumah mana? Rumah nak beli kat rumah mana? Betul tak? Dekat dengan tempat kerja tu, dah nak pergi kerja ke naik apa, naik kereta sendiri ke, naik motor ke, naik public transport ke, semua kita dah prepare. Kalau kita beli rumah sini kan jauh ya, dari rumah ni kan sekolah anak kita jauh pula. Kalau kat sini dekat, tapi anak sekolah kita jauh pula. Kita dah plan tu. Ni perancangan harta lah, betul tak? Jadi kita kena plan. Itu kehidupan kita yang kekal, mungkin ambil kata dalam 60-70 je, yang tak berapa kekal. Tetapi yang kekal abadi itulah yang kita tak candu sangat. Okay? Jadi kat situlah perlu kewajipan hutang tadi. Okay? Bila siap tadi, begitu juga jika seorang membeli barang tapi mati sebelum sempat mengambil dan membayar harganya, maka hak si penjual lebih berhak ditunaikan. Itu hutang, tuan-tuan, ya, daripada mengurus dan mengkafankan jenazah. Sama seperti jual beli dan gadaian. Zakat harta yang telah diwajib dikeluarkan, zakat perlu didahulukan kerana si mati berhutang dengan zakat. Jadi yang perlu diutamakan seperti persiapan dan mengkafankan jenazah. Sama seperti kita nak menguruskan jenazah, begitu juga lah dengan hutang-hutang. Kewajipan yang ada di situ. Hutang ni wajib walaupun telah meninggal dunia. Jadi macam yang meninggal, katakan betul dari tuan-tuan saudara yang meninggal, apa yang penting ialah tanya pada yang dekat, arwah ni ada berhutang lagi tak? Jangan sibuk buat kenduri dahlia. Tanya yang itu juga. Buat kenduri dahlia itu sunat saja. Buat tak ada masalah. Nak buat silakan. Tapi yang wajib itu tanya dahulu. Ni tentang kita berkumpul ni, betul tak? Bila meninggal kan berkumpul. Bila berkumpul tanya, bang, abang tahu tak arwah bapa kita ada hutang mana? Zakat dia dah bayar ke belum? Fidyah dia dah bayar ke belum? Tu patut tanya. Pasal itu kewajipan. Itu bisa. Kalau saya sarankan tuan-tuan, kalau saya tanya ni pengurusan jenazah tadi, kalau dia buat di masjid tu, suruh tuan-tuan lah. Bila buat apa tu, majlis begitu, program dia tu, masukkan ilmu faraid. Sebab dia daripada kita jenazah tu, pengurusan jenazah tu, dia akan ada kesinambungan. Apa yang waris-waris perlu lakukan selepas kita menanam tadi, siap dah. Dah menanam tadi, kita dah kebumikan tadi, apa dah buat? Selalunya buat kenduri, betul tak? Selalunya. Tapi sebenarnya dia ada kewajipan, iaitulah kita nak bayarkan hutang dia. Sama dia tu dah bayar ke, dia jenis bayar kan? Kadang-kadang dia bayar ikut bulan-bulan, ikut skala, jadual. Bayar rumah, betul tak? Bayar duit kereta, tiap bulan. Ataupun dia minjam kawan-kawan, ataupun tadi, apa tadi? Zakat dia. Ataupun puasa dia ganti dia. Kena tanya, mak, abang ni ada tinggal puasa tak? Kena ganti, kena bayar. Hukumnya adalah berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wajib bayar. Jadi bayar macam mana? Dia dah meninggal. Jadi waris wajib. Itu pasal saya kata pengurusan jenazah tu dia kena tahu lepas ni waris nak buat apa. Kena nak cari arwah ni ada hutang lagi ke tidak. Kewajipan kena tanya itu. Baru dia lepas. Yang kita tahu bila hutang ini tuan-tuan, walaupun kita mati syahid, dia dapat masuk surga. Itu mati syahid tu. Apatah lagi kita ni belum tentu syahid. Tubuh upaya syahid awal. Syahid Muslimun je tu kan. Satu hal lah. Kadang-kadang kita ni, itulah kata-kata kita belajar untuk kita ni jaga hati kita. Kadang-kadang contoh ni saja, kita ambil iktibar. Kita sembahyang subuh awal ni, tiap-tiap Isnin sampai Jumaat, pasal apa? Pasal kewajipan tu, pasal Nabi Fidya. Betul tak? Menjaga hati. Tapi bila Sabtu Ahad, subuh kita berubah. Betul tak? Agak-agak lepas. Kalau kerja, bila kerja, kita ambil subuh sebelum orang azan, kita dah bangun. Betul tak? Tapi bila cuti, bawa azan.
Rupanya subuh kita yang kita praktik yang awal lambat ni pasal apa? Dunia ke pasal akhirat? Kita kena jaga-jaga. Contoh saja. Zuhur. Tuan awal ni zuhur kenapa? Pasal 1-2 last time. Pasal zuhur tu pukul 1. Jaga hati kita. Itu pasal kadang-kadang kita tak berapa manis beribadat. Pasal kita ingat lain. Cepat-cepat ni orang masuk juga ni, nampak tak? Bukan kita tak lewatnya kita bersembahyang, betul tak? Jadi jaga tuan, saya juga peringatan untuk diri saya. Jadi kat situ lah tadi, peringatannya tadi dalam masuk kita belajar itu, pasal kita yang mengaji ni, supaya segala amalan-amalan kita ini lillahi ta'ala, bukan kerana dunia, bukan kerana manusia. Ya, betul. Ya, lillahi ta'ala. Bila tuan-tuan lillahi ta'ala, kita tak payah tanya orang tu, aku ni macam mana. Tengok kita punya amalan, tengok kita punya doa, kita tengok kita punya apa sahaja yang kita buat ini, senang tak beramal. Jadi kalau kita susah beramal, susah nak sedekah, susah nak senyum, susah nak baca Quran, susah nak ni, maknanya kita buat itu amalan kita tu belum lagi 100% lillahi ta'ala. Kalau kita lillahi ta'ala tuan-tuan, kita senang beramal, kita rasa manisnya beramal, kita rasa ruginya kita tak beramal. Betul tak? Hari ni tak baca Quran, rasa tu terasa tuan-tuan. Hari ni tak sedekah lagi, betul tak? Terasa. Yang itu bukan boleh buat-buat. Itu bukan boleh buat-buat. Macam abang ni bukan tasbih kan? Tak, dia bila kita dah beramal tu kan, bila kita tak berzikir, rasa lain macam tak? Betul tak bang? Rasa dia akan datang sendiri, bukan kita buat-buat. Betul tak hari ni aku tak tasbih lagi, zikir lagi. Betul. Jadi kita kat situ lah. Jadi senang kita nak tahu kita punya apa ni, senang beramal ke tidak. Niat tadi kena betul-betul. Pasal Imam Nawawi kata innamal a'malu binniyat. Betul. Dengan niat kita. Kita sembahyang datang kenapa? Sembahyang ini kerana Allah tu. Waktu ni sekian-sekian lama. Betul tak? Sekian-sekian waktu dia. Bukanlah kerana orang. Besok kena dia baca Yasin, kenapa? Aku kena baca Yasin. Kenapa? Aku dah jaga surau. Kalau di ujung tahun ni pelantikan baru. Nampak tak? Saya nak ni selingan tuan-tuan. Sebab apa kita tak ada manis ni beramal? Nak masuk hidup kajian umur, kenapa? Kita kena buat kajian lah, kita kena tahu kat mana silapnya tu. Kita cuba buat kita tapi tak jadi. Kita cuba macam malas je. Macam orang kata kalau melangkah tu nyerit-nyerit je. Betul tak tak ada nak ikhlas gitu. Jadi kita cuba hari-hari supaya kita maniskan. Buat kerana Allah dalam lama. Kita contoh tuan-tuan. Kadang-kadang saya ceramah di surau masjid. Kadang kita perasan orang yang selalu datang. Betul tak? Muka-muka yang selalu datang tu tahu lah. Tiba-tiba datang. Nama tak nampak ni. Hari ni datang cantik lah, alhamdulillah. Kita tanya dia, Ji, awal datang masjid je. Dulu Ustaz, kat rumah tak ada orang. Rumah mana? Orang pergi khusus. Itu yang datang surau, nampak tak? Itu yang datang. Nampak tak? Dek, nama tak nampak datang. Hari ni tak ada siaran bola Ustaz. Kadang tanya Ustaz, datang ni hari ni jadi Bilal. Kenapa tu? Bukan kerana itu kena perbetulkan lah niat tadi. Kita akan bilang begitu, tapi bila kita datang, bila kita tahu itu, oh ya Allah, niat aku tak betul. Betulkan balik kan, niatkan balik aku datang lillahi ta'ala.
baru datang ke manisan. Kita duduk sekejap, rasa kita duduk lama, rasa sekejap, fikir sekejap aja. Imam baca panjang, kita rasa sekejap. Tapi kalau kita niat tadi lain, Imam baca pun Allah pun rasa lama Imam kita kena nilai keikhlasan tu, ya? Jadi kita buat kerana semua itu nak datangkan ikhlas itu. Kedua, persiapan jenazah tadi, persiapan jenazah perlu didahulukan daripada semua jenis hutang selain di atas. Ia juga didahulukan daripada pelaksanaan wasiat dan juga waris. Jadi pertama tadi contoh, pertama tadi sebenarnya nak buat hutang, pertama kita selesaikan pengurusan jenazah. Kesana bab urusan tadi daripada mandi sampai tanam. Itu hak dia. Kewajipan atas kita, atas hak dia. Kalau tidak nanti ditanya tu, nak buat pengurusan tu, kena ada ilmu tak? Kena ada ilmu, kena belajar. Jadi kita cerita ke anak kita, Long, kalau ayah mati lah Long, Long tahu tak macam mana nak urus? Tak tahu lah. Sejuk, ni ada masjid dia buat pengurusan jenazah. Ayah tak boleh, abang tak boleh, tidak ngajar dulu. Tu kita kena jaga. Jangan sibuk sekolah mana besok, universiti mana besok, nak kahwin dengan siapa besok. Kan saya kata tadi ada dua peringkat, satu kehidupan, satu kematian. Betul tak? Nak tanya dulu sekejap. Tu nak tanya tu. Ni kalau mak meninggal ni, agak-agak boleh tak buat pengurusan jenazah mak? Tuan-tuan lagi suka siapa yang nak menguruskan jenazah kita? Orang luar ke anak kita sendiri? Malah mak nak buat, biarlah seorang masjid. Ni mak nak abang. Dulu masa kamu lahir, siapa mandi kamu? Orang masjid ke mak? Orang masjid ke ayah? Betul tak? Siapa yang bedak-bedakkan kamu pakai baju kamu dulu? Orang masjid ke ayah? Orang masjid ke mak? Campur kepada anak. Katalah contoh, katalah anak tu lahir, antara orang masjid dengan kita sebagai mak ayah, mandi anak kita macam mana? Beza tak? Beza. Beza tak? Kadang-kadang kita kat hospital kan, kita baru bersalin tu, orang hospital buat kan, beza tak dia mandi dengan mak dia sendiri mandi? Betul tak? Begitu juga mak nak kamu besok mandikanlah mak, ayah nak besok kamu mandikan ayah. Lembut dia lain tuan-tuan, sentimental dia lain, betul tak? Kalau kita nak musab, betul tu samalah, tapi dia punya belayan dia tu lain, kekemasan dia lain tuan-tuan. Nak pakai baju macam mana kalau orang luar pakai baju? Kalau kita nak pakai baju anak-anak macam mana? Betul tak? Suburkan kapan? Itu baju kita macam mana? Kalau orang luar, dia balut kita lah. Tapi anak tu selain balut, dia pasti akan berdoa. Ya Allah, dulu ayahku ni lah yang pakaikan baju aku masa aku kecil-kecil. Dulu mak aku lah yang pakaikan baju aku masa kecil-kecil. Sekarang mak aku dah meninggal, jadi aku nak balaslah jasa dia pakai, aku nak makaikan dia. Kali terakhir tuan-tuan, kali terakhir. Sepanjang kita hidup ni tuan-tuan, pernah tak kita makaikan baju mak ayah kita? Betul tak? Banyak mana dia memakaikan baju dia kepada kita, banyak mana kita pula memakaikan ke atas dia. Betul tak? Itu yang kata tak terlalat tu. Kita jumpa anak-anak kita ni satu hari kena makan berkan, kita makan. Dan kalau kita sayang keluarga kita, dan kita juga mahukan keluarga kita sayang kita sampai itu. Kadang sabun tu kita beli yang mahal, betul tak? Nak mandikan anak tu, ada kita ambil sabun macam kapak. Tak ada yang buih-buih tu, yang wangi-wangi tu. Kita ada tak ditanya? Jadi bapak saya bagi yang wangi sikit.
Sebab dia dibesarkan kita. Betul tak? Ya Allah, dulu inilah orang yang tangan inilah yang membesarkan aku, yang mewangikan aku, yang mandikan aku, yang bakal bagi aku tangan. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa. Yang itu kalau anak kita, kalau orang lain. Ya tak? Hebat. Dia banyak lagi jenazah. Betul. Tak. Sambil-sambil dia balut, sambil-sambil dia berdoa, kan? Ajarkan. Besok kalau ayah abang meninggal besok, doa-doakan ayah. Jadi kita sama-sama lah tuan-tuan. Untuk kita bagi pengajian kepada anak-anak kita. Jangan kita seorang saja. Kadang-kadang orang datang masjid ni, biasalah orang-orang lama. Mak dia kata lagi, anak mana ni? Anak dari Ustaz, cucu. Itu adalah namanya awak. Kok anak kita tak buat, mana tahu cucu kita buat. Tu saya ngatuk tau. Kalau anak kita dah tak boleh kita letak kan, itu supaya dia menguruskan jenazah kita macam menguruskan jenazah kita, mandi macam mana, kapan macam mana Itu adalah hak Nabi tadi hak supaya aurat ditutup ketika dia melihat perlu dihormati. Macam mana tuan-tuan kalau orang lain menurunkan jenazah kita di liang lahat, nak dikomparekan, dibandingkan dengan anak sendiri. Betul? Ya Allah, dulu tangan inilah yang bagi aku tidur, yang belai supaya aku tidur. Betul tak? Yang tepuk-tepuk masa aku tidur, gigrian aku pulang. Kita dekat anak, dia yang pun buat gini, kau masa kamu nak tidur, dulu mak begini lah, kamu mak tepuk-tepuk kamu tidur, kamu ada nyamuk-nyamuk mahalah. Ini kita yang terakhir nak masuk dalam hati, cuba kita suruh pula orang luar nak masukkan kita, tuan-tuan. Kita nak juga dia, betul tak Itu doa, tuan-tuan. Itu pasal kita kena mengaji lah. Walaupun kita mengharap orang suruh masjid menguruskan jenazah, tetapi dalam hati kita ni, kita nak minta supaya ahli kolom kita sendiri yang menguruskan kita. Tidak punya jenazah, kemudian hutang-hutang dari sekolah. Persiapan yang masuk di sini ialah apa dia? Segala perbelanjaan yang membabitkan kursi jenazah dari saat kematiannya sehingga dikebumikan, ia dilaksanakan tanpa berbelanja lebih ataupun kurang. Untuk kena berhenti tuan, tak apa maksudnya. Jadi saya ambilkan dia buka sini ayat dia, kebumian tadi, pengurusan jenazah tadi. Mungkin untuk lunas yang dihaluskan oleh syarak. Termasuk dalam erti kata persiapan jenazah ialah mempersiapkan jenazah mereka menjadi tanggungan si mati, iaitu isteri dan anak-anak. Nampak tuan-tuan? Yang menjadi tanggungan adalah, kewajipan adalah anak-anak dan isteri ataupun suami. Oleh itu, jika isteri atau anaknya yang masih kecil meninggal beberapa minit sebelum kematiannya, maka jenazah mereka wajib diuruskan menggunakan hartanya. Jadi harta itu boleh digunakan atau pusaka ia sama seperti tanggungjawabnya ketika mereka masih hidup. Jika si mati seorang fakir ataupun orang susah dan tidak memiliki apa-apa untuk menguruskan jenazahnya, tanggungjawab menguruskan jenazahnya diikut oleh orang yang menyaranya ketika hidup, seperti kes anak dan juga isteri tadi. Jika tiada, belanja pengurusannya diambil alih oleh Baitul Mal. Jika tiada juga, dia menjadi tanggungjawab orang Islam yang kaya. Tak boleh dibiarkan begitu sahaja. Kadang-kadang ada kita yang fakir, betul yang susah, mana kita jadi Baitul Mal. Itu tanggungjawab kita sebagai orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Allah Alam, kita berhenti setakat dahulu. Kita tanggung dahulu kewajipan berkaitan pusaka semati ini. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan, pada hari yang datang. Allah Alam. Saya mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap kata, terburis hati tuan-tuan yang dirahmati Allah. Moga-moga kita dipertemukan dengan kesempatan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, hai Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan pada diri kami ini dosa kecuali Engkau telah ampunkan akan dia, ya Allah. Tidak ada dalam kami kesusahan kecuali Engkau uraikannya, ya Allah.
Tidak ada daripada kami yang berhutang kecuali Engkau tolong langsaikan ya Allah. Tidak ada di antara kami yang sakit kecuali Engkau sembuhkan dia ya Allah. Tidak ada orang yang di antara kami ada kesesakan dalam kehidupannya kecuali Engkau berikan kesejahteraan akan hidupnya ya Allah. Tidak ada orang yang sesat kecuali Engkau berikan petunjuk akan dia. Tidak ada orang yang susah di antara kami kecuali Engkau permudahkan kehidupannya ya Allah. Tidak ada orang yang fakir di antara kami kecuali Engkau berikan kekayaan akan dia. Tidak ada orang yang memohon kecuali Engkau tunaikan dia ya Allah. Tidak ada orang yang jauh dari rumahmu ini ya Allah kecuali Engkau hampirkan dia. Tidak ada musuh kecuali Engkau binasakan dia ya Allah. Tidak ada orang yang berjihad kecuali Engkau menolongnya ya Allah. Tidak ada hajat daripada hajat-hajat dunia dan akhirat yang Engkau redai padanya dan ada kebaikan bagi kami kecuali Engkau tunaikan dia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada-dada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini nanti perpisahan yang terpelihara oleh-Mu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kedua-dua ibu dan ayah kami, dosa-dosa pasangan hidup kami, dosa-dosa anak-anak kami, dosa-dosa adik-beradik kami, dosa-dosa sahabat handai kami, dosa-dosa guru-guru kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin muslimat yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Kami merayu padamu ya Allah. Kau masukkanlah kami dan keluarga kami terus dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan tanpa azab. Pertemukanlah kami dengan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya kami menginginkan pertolongan dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkenankanlah segala permintaan kami ini ya Allah dan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.